awal tu saya rasa tak apalah, mungkin tu. Okey, mungkin kita mula dari sini. Okay, terima kasih sebab ingatkan saya. Okay, thank you. Alright, terima kasih sebab ingatkan. Okay, so inilah general form C++. Maksudnya untuk C++ ni, dia ada general form ataupun general syntax dia. Maksudnya yang bentuk asas ataupun template dia lah. So, iaitu pertama kita ada directive. So kita mulakan include, hashtag include apa dia. So nanti kamu akan tengok dalam lab kita kata ada beberapa library yang kita biasa gunakan atau yang biasa digunakan. So dia akan ada int main. Okay, so ni memang ni dia punya grammar dia ataupun template dia. Daripada situ lepas tu kita akan open bracket. Okay, open bracket ni untuk kita mulakan coding kita. So dalam bracket ni kat sini apa nama program-program ataupun benda yang kamu nak buat, okay, dalam C++ tu. Contohnya kamu nak declare constant. Constant ni maksudnya kamu nak buat satu value yang tak berubah sepanjang the whole program. Sebagai contoh, bila kamu nak buat kiraan benda yang kompleks yang melibatkan contoh value yang kamu tak nak ubah. Sebagai contoh kita kata, let's say kita kata pi, contoh untuk kiraan satu bulatan dan sebagainya. So kamu nak fix value pi tu. So kamu kena buat constant pi sama dengan apa, atau constant pi, comma, kamu define apa value pi tu. Kenapa kita buat constant ni ialah sebab sometimes kalau kod yang pendek tak ada masalah, tapi kalau coding yang panjang, program yang panjang yang melibatkan beribu-ribu line ataupun mungkin beratus-ratus line, kadang-kadang kamu terguna apa nama variable yang sama. Variable tu maksudnya kamu guna nama yang sama. So bila kamu guna nama yang sama, bila kamu run tu dia akan override, dia akan perbaharui value tu. Sebagai contoh, kamu set nilai A tu sepatutnya 5. Tapi kamu dalam kiraan kamu ada satu kiraan nilai A, kamu ada terguna juga variable A tu, kamu setkan sebagai A sama dengan 7. So bila kamu run tu, instead of dia guna 5, dia akan guna 7. So bila kamu set sebagai constant, maka dia tak akan berubah, dia akan tetap. Okay, so adalah constant value. Yang kedua adalah variable declaration. Variable tu macam nama. Sebagai contoh dia kata A, B, C. Ataupun kamu boleh letak perkataan. Kamu boleh kata contoh, Bahaki sama dengan 7 sebagai contoh. So, maksud Bahaki tu sebagai satu variable ataupun kata nama. Sorry sebab saya pinjam nama sebab saya nampak muka dia je kat sini. So maksudnya variable tu boleh apa pun saja. Tapi nanti kamu akan tengok cuma ada beberapa kata nama atau variable yang memang C++ dah guna spesifik khusus untuk dia. Cuma ada beberapa je yang tak boleh digunakan. Selain daripada tu kamu boleh gunakan untuk kamu define something. Kamu nak define value, kamu nak define apa nama words, kamu nak define apa-apa output. Yang kamu bila dah define tu kamu boleh panggil dia. Okay? Alright, itulah variable. Lepas tu executable statement. Maksudnya statement tu bila kita boleh execute contoh kiraan atau output yang kamu nak keluarkan, nak display, itu antara contoh executable statement. Dan return 0 dan akhirnya kamu kena tutup dengan bracket ni. So kamu kena buka dengan bracket ni, mulakan dengan bracket dan tutup akhir dengan bracket macam ni. So kalau kamu tak akhir dengan bracket akan jadi salah. Okay. So ini adalah contoh general form ataupun bentuk asas kepada C++. Alright. So ini adalah contoh kalau kamu tengok dalam slide nanti ada juga, ini adalah contoh example lah. Program nak mencetak perkataan, IOStream, int main yang ni. Okay. So kalau kita cetak perkataan welcome to C++ sebagai contoh. Okay, alright. Sekejap saya akan tunjuk. Okay. Oh, sebelum tu saya harap kamu semua nak install Dev C++. Tapi hari ni saya nak guna online compiler. Okay. So kita akan gunakan ini untuk memudahkan lah. So sebagai contoh. Okay, alright. Okay, ini adalah based on contoh yang tu. Okay, kalau kamu tengok. Okay. So kita ada include IOStream, int main, bagian seperti ini. Okay, kalau kita tengok sini, kalau kita rujuk balik kepada slide sebelum ni. Okay. Sama. Ada ni. Okay, kalau kita rujuk pada sini. Alright. Okay, kalau anda tengok pada sini, okay. Dekat sini include directive. So kat sini kita ada include IOStream. So IOStream ni adalah directive dia ataupun library dia. Okay, so dia ada macam-macam. IOStream, ada CMath. CMath tu untuk matematik. Banyak lagi, saya pun tak ingat, kena rujuk balik. Apa yang basic itu ni? CMath, apa nama? Saya kena tengok balik, saya pun tak ingat dah. Okay, so untuk banyak lagi. Tapi kebiasaannya paling basic kita guna IOStream.
untuk input output. Alright. So kita kena ada int main. Okay. So ini adalah yang kena kamu guna. Okay. Alright. So dan kamu kena buat dalam bracket sini. Bracket sini dan bracket sini. Okay. Alright. So apa yang kamu type in between bracket ni lah yang akan keluar, yang akan diproses. Okay. Sebagai contoh, bila kamu buat macam ni, okay, bila kamu run, tekan button run, so dia akan keluar. Dia output dia, welcome to C++ class. Nampak kan? Inilah output kamu. So kalau tak ada problem, dia akan tulis macam ni, program finish. So ni contoh kalau kita guna. So kata kalau kamu nak tambah lagi. So welcome to C++ class. Saya kata, let's say saya tukar welcome to ini. Saya kita ada pelajar baru. Okay, sebagai contoh, kita run sini. So kalau kita tengok, dia akan bercantum. So kita boleh tambah dekat sini untuk turunkan dia sebagai contoh. Okay. So bila kita tak back /n ni, dia akan turun kepada new line lah. Sebagai contoh. So apa-apa saja kamu nak input ke sini. Kat sinilah in between ni. Apa lagi? Apa lagi? So welcome to Squid Game. Alright. Bagi contoh. Kamu boleh buat back. Okay. Alright. So dia akan keluar dekat sini. Nampak ah? So jadi apa yang kamu tulis atau apa yang kamu buat mestilah di antara bracket ni. Tapi sebab yang ni just output, so kamu tak perlu okay, kalau kita tengok tadi dia ada declaration untuk constant ataupun variable. So untuk constant variable ni biasa kata kalau kamu buat pengiraan, okay. Sebagai contoh kamu nak buat untuk nak letak variable sama dengan integer. So kamu boleh kata integer A sama dengan 7 sebagai contoh. So maksud kamu declare variable A sebagai 7 dan int nak integer iaitu data type. Okay, ini kita akan mungkin belajar pada chapter 4, tak selesai 4 atau 5. Okay, so maksud int adalah data type, A ni adalah nama variable, ni adalah value dia. Ataupun kamu boleh buat juga integer B. Okay, kamu ini untuk kalau nak asing. B sama dengan 8 sebagai contoh. Kamu define B sama dengan 8. Okay, sebagai contoh. So maksudnya dibuat 2 kali. Ataupun kamu boleh buat terus B sama dengan 8. Okay, so dua-dua akan berikan hasil yang sama. Okay, alright. So itu untuk general form. Alright. Sekejap banyak pula orang kontak saya. Okay, alright. So, okay. So itu adalah general form. Okay, sorry so di atas tu gangguan tak boleh dielakkan. Alright, so okay, yang ni okay, so bila kamu dah run tu, okay, macam kita guna C++, okay. So bila kamu save, dia akan dalam extension .cpp. Maksudnya, contoh kalau kamu buat Word, dia akan tulis, dia akan save, bila kamu save dia akan .docx atau PowerPoint.pptx. So tapi kalau extension dia .cpp. Okay. So, dan bila kamu compile dan run, okay, dia akan ada .exe lah. Maksudnya execute kamu boleh tekan. Bila kamu tekan tu, dia akan play balik apa yang kamu dah set tu. Okay. Alright. So itu adalah contohlah secara basic apa itu template ataupun apa itu bentuk general form untuk C++. Okay. Dan kita akan pergi lagi detail lah lagi dari semasa ke semasa. Okay. Alright. So ini adalah contoh compiler. Okay. So kalau kamu
Okay, untuk yang ni, okay. So, seperti yang saya dah betul sebelum ni, okay, C++ ni, compilers ni maksudnya kita dah tahu, okay. So, komputer dia tak faham bahasa Inggeris, bahasa kita. So, dia tak faham human language. So, apa yang komputer faham adalah binary language, iaitu 0101. So seperti saya dah beritahu minggu lepas, okay. So untuk high level language macam C++ dan sebagainya, dia perlukan compilers ataupun orang tengah untuk translate bahasa untuk kod yang kita tulis tu. Sebagai contoh kalau kamu ni lah, kalau contoh yang tadi yang saya tunjuk tadi tu, sebagai contoh kalau kita buat macam ni. C++, komputer tak faham A tu apa. Dia tak faham INT tu apa, dia tak faham 7 tu apa. Semua benda dia akan tukar kepada binary code 0101. So setiap huruf ataupun elemen dia akan ada kod binary code tertentu. Okay? Yang suka untuk kita ingat lah rumit sebab dia panjang. Dan tak faham welcome ataupun W tu apa. Even tanda semicolon apa nama kod double code pun tak tahu apa. Komputer tak faham. So sebab tu dia perlukan orang tengah, okay, compilers untuk translate daripada apa yang kita tulis ni kepada 0101. Okay, supaya komputer boleh faham, dia boleh baca dan boleh store maklumat dan dia boleh display. Okay, compiler ni banyak fungsi, antaranya fungsi dia. Kalau contoh, kamu untuk coding kamu boleh secara manual, iaitu kamu boleh sebagai contoh kamu boleh buat apa nama? Kamu boleh kat Windows kamu boleh tekan CMD, so kamu boleh guna command, so kamu boleh code manually dalam command prompt. Tapi isu ni ialah dekat situ kalau kamu ada error, dia tak akan tunjuk kat mana error. Dan kamu pun tak tahu line mana ada error, kat mana problem. So dekat sini ni adalah kebaikan compiler, di mana dia akan bantu kita. Kalau kita ada masalah, dia akan tunjuk kita kat mana masalah kita. Okay, sebagai contoh, saya nak tunjuk contoh kat sini. Katakan kita balik pada kod asal kita. Okay, so okay, macam saya tunjuk, katakan ni tak ada isu lah. Bila kamu run, so maksudnya macam ni, okay, settle, tak ada problem. Okay, orang kata khalas, tak ada masalah. Alright, so dekat sini, tetapi kata kalau ada error, okay, kamu kata tertinggal lah satu semicolon kat sini, sebagai contoh. Okay, saya sengaja padam. So bila kamu run, dia tak boleh run. Nampak dia kata, compilation fail due to the following error atau errors. So kat mana error tu, dia siap tunjuk lagi. Kat sini, main.cpp. Maksud main.cpp yang ni lah. Ni 16 tu, line 16. Line 16, refer pada line 16. 42 tu karakter ke 42. So yang ni kita tak perlu tahu, atau kalau kamu nak kira, kamu boleh kira. So tapi kita penting kat line mana. So ini line 16. Kalau kamu nampak, so ini dia kata line 16. Lepas tu dia expect, dia kata error dia apa? Expected simbol ni before std. Maksud dia expect simbol ni before std tu, before std yang ke-17 ni. Itu maksud dia. So dia beritahu kita, dia assist kita. So kalau kamu baiki ni, kamu run, maka tak ada problem. So isu dia, okay, hijau je. So ni menunjukkan dia bantu kita. Itu adalah fungsi compiler. Tapi kalau kamu buat secara manual, maka tak akan dapat lah. Memang tak boleh. Okay, alright. So ini adalah dan compilers ni sekarang ni kita panggil sebagai IDE lah. Apa maksud IDE tu? Integrated Development Environment. So dia combinekan compilers tu. Dia bukan hanya compiler, dia banyakkan fungsi. Maksud IDE tu dia banyak fungsi. Antara contoh IDE tu C++, CodeBlock, Microsoft Visual, NetBeans dan sebagainya lah. So apa dalam ada IDE ini, dia ada editor. Editor tu macam ni lah, ruang untuk kamu type kod kamu. Tu editor lah. Kamu nak type, kamu nak baiki, kamu nak padam. Ini adalah editor lah, ruangan editor sebagai contoh. Maksudnya apa yang kamu buat kat sini adalah sebagai ruangan editor. Lepas tu compiler. Compiler tu dia compilekan daripada word, daripada human language kepada yang komputer faham. So dia boleh linkkan, kalau macam banyak file dia akan linkkan loader, debugger dan viewer. Viewer ni maksudnya dia view kan lah apa yang output kamu buat sebagai viewer. So maksud kamu tahu apa yang kamu buat. Ni viewer kamu. Dan debugger tu ialah yang saya tunjuk tadi. Maksudnya kalau kamu ada problem, dia bantu kamu untuk debug. Dia tunjuk contoh kat mana problem kamu. Okay. So itu adalah untuk fungsi ID ataupun Integrated Development Environment.
Okay, so itu adalah fungsi IDE. Alright, so untuk pengenalan C++ ni saya rasa tu je. Dah habis chapter. Ada soalan? Okay, kalau tak ada kita akan pergi kepada next apa nama topik. Kalau nak bertanya boleh bertanya. Boleh tulis kat ruangan chat ke? Ke semua okey, jelas eh? So kalau kita buat quiz boleh jawab semua ni. Baik, bertanya sebelum saya bertanya. Oh, contoh soalan tanya macam mana? Saya tak fikir lagi. Alright. Okay, sorry. Macam-macam pula misalnya. Okay. So, nak sambung sekarang ke ataupun nak ambil rehat 5 minit sebelum masuk chapter ketiga? Doktor, apa fungsi? Okay, apa fungsi integer A? Okay, maksudnya macam saya tunjuk contoh tadi kan. Mana? Sekejap lah. Sambil-sambil tu boleh rehat. Saya akan menjawab soalan apa? Okay. Alright, siapa yang bertanya tadi? Apa fungsi mana ni? Alright. Okay. So, mana soalan tadi? Saya tengok ruangan soalan. Okay, alright. Contoh-contoh kesalahan. Contoh-contoh kesalahan tu susah nak buat sebab tapi korang akan buat nanti, jangan risau. Korang akan selalu buat. Saya nak tunjuk contoh pun susah sebab kadang benda yang korang tak patut buat kesalahan pun korang akan buat. Jadi saya pun dah, tak apa, kita akan go through nanti. Jangan risau. Tapi saya nak tunjuk contoh soalan Syafiq Irfan dulu. Okay. Dia tanya apa itu INT A95. Okay. So kata gini. Macam saya maklum, INT ni adalah jenis. Sebab nanti mungkin kamu tak faham, tak apa. Cuma just nak brief dulu sebab kita akan pergi lagi detail pada chapter 4 tak saya. INT ni adalah jenis data type. Okay. So setiap parameter atau setiap variable dia ada jenis data type. Sebagai contoh, INT tu mewakili integer. Maksudnya nombor yang tak ada titik perpuluhan. Okay. Lepas tu ada juga nombor yang titik perpuluhan. Contoh apa nama float ataupun double, dan setiap tu ada berbeza sikit dari segi bilangan nombor yang boleh display. So itu juga saya akan explain kemudian sebab kalau sekarang dia tak pening. So ada juga dari segi jenis maklumat atau jenis input yang kita panggil sebagai teks. So dia tak boleh masuk nombor, dia masuk sebagai teks. So saya bagi tunjuk sebagai contoh INT ni adalah 5 sebab nak tunjuk perbezaan. A ni adalah variable. Maksudnya kamu namakan sesuatu, dia boleh apa-apa saja. A, B, C, kamu boleh buat A, B sebagai contoh. Dan 5 ni adalah value yang kamu dah set kepada A, B tu. Okay, sebagai contoh kat sini. Sebagai contoh lah. Kalau kamu set kat A sama 5. Okay, so kat sini saya nak call, nak panggil A tu. So kamu run. Okay, kamu run. Kamu tengok, dia akan buat 5 sini. Ataupun kamu boleh kata sebagai kamu boleh tak je A
is equal to, sebagai contoh, sebagai contoh je, A is equal to 5. Yang ni adalah apa yang kamu type ni. Ini adalah parameter yang kamu set ni. Kalau tulis nombor tu, masuk ni nombor tu macam mana? Baik, okey. Contoh kamu buat macam ni. Sebagai contoh kamu buat je. Yang ni, okey, kalau yang ni maksudnya komen Bila dia bertukar warna ni maksud dia tak akan diproses. Maksud kalau kat saya run dia akan jadi error. Okey, maksudnya nanti complet pula jadi ni. Okey, sebagai contoh katakan saya tak buat integer A sama apa. Tapi saya nak suruh dia display A, saya nak suruh dia tunjuk A. Maksudnya kenapa kita perlu define setiap integer atau setiap variable kita nak tu sebab komputer dia tak faham. So tiba-tiba kita buat macam ni, kalau yang ni dia faham sebab dia adalah kamu letak dalam kurungan antara dua bracket ni, maksudnya dia dah memenuhi syarat. Maksud apa yang kamu tulis dalam dua bracket ni akan dia boleh display, dia boleh tunjuk. Tapi kalau kamu setakat buat A, komputer tak faham. A tu apa? Dia mana datang? Apa maklumat A tu? Kalau kamu run dia jadi error. Nampak? Bila saya padam di atas tu, dia jadi error. Dia tak faham. A tu apa? Dia kata not declared. Okay. So sebab tu, kalau kita buat kat sini, maka barulah dia faham. A tu adalah sama dengan 5. Sebagai contoh. So kalau kamu run, barulah dia boleh print A tu sama dengan 5. Kalau tulis je nombor tu, okey, katakanlah Bahaki kata saya buat maksud kamu macam ni je ke Bahaki? 5 je ke? Macam ni. Bahaki macam ni ke? Kalau macam ni, kalau kamu buat macam ni, itu je tak ada. Okey, kalau tak ada, suppose, ya, alamak. Maksudnya tak ada integer, A sahaja. A sama 5. Dia tak boleh juga. Kenapa? Sebab dia kamu tak declare type parameter tu. Nampak? Walaupun saya buat macam ni, tak boleh juga. Kamu kena buat integer juga. Kamu ada kena data type. So data type tu wajib. Nampak? Wajib data type tu. Tulis je kat ujung std tu 5. Boleh je. Yang tu maksud kamu untuk ini sebagai contoh ni lah kan. Ni boleh, tak ada masalah. Cuma dia baiki, kalau kamu ada satu kod yang panjang, kadang-kadang kamu nak panggil je kod tu. Kamu sebab katakan benda tu berulang, repetitif. So katakan kamu guna parameter tu banyak kali. So kalau kamu buat secara manual, kadang-kadang kamu akan terbuat silap ataupun kamu boleh tertinggal. So dia menyebabkan error pada program kamu. Dia better kamu define awal, kamu define satu je kat atas. So kamu boleh panggil banyak kali. Kamu boleh tulis je banyak kali A. Ataupun kat sini kalau kamu ni, kamu boleh tulis lagi sebagai contoh. Kamu boleh just simply call je benda ni. Maksudnya, kalau kamu buat perkataan lain pun, ini adalah A sebagai contoh. Ini adalah A sebagai contoh. So, kamu just call je. Okay, so, yang ni sebab dia tak ada. Alright. So, return 0 tu untuk dia kalau tak ada pun tak ada masalah. Just nak tunjukkan code 0 tu maksudnya dia finish. Maksudnya nak tunjukkan dia run sampai habis. Kita nak determine dia ada error atau tak. Sebab sometimes kalau kod yang panjang dia boleh run. Tapi mungkin dia run partially. So kita tak tahu sampai mana dia run. Okay. So kalau kita buat return 0 tu maksud kita tahu dia run sampailah hujung ni. So tak ada masalah. Dan kalau kamu tak buat ni pun tak ada masalah. Dia just untuk make sure kamu nak tahu kod kamu run betul atau tak. Dia masih boleh run. Okay, kalau kamu tengok. Tapi normally kita punya practice macam tu. Alright. So okay, tadi ni contoh integer. Kata kalau kamu tukar kepada float. Float, okay. Float ni adalah nombor dengan titik perpuluhan sebagai contoh. Kamu buat. Okay. So katakan ini saya padam lah sebab dia benda sama, dia just tunjuk. Okay.
Kata kalau kamu float, okey nampak. Dia akan print nombor 5.34. Okey, tetapi kata kalau kamu tersalah define data tu ataupun parameter tu, kamu instead of kamu ada nombor perpuluhan tapi kamu sebagai integer. Integer ni maksud nombor bulat Nombor bulat, nombor yang tak ada titik perpuluhan. Kamu namakan sebagai integer. So bila kamu run, dia instead of the print 5.34, dia print 5 saja. Kenapa 5 saja? Sebab kamu dah setkan A ni sebagai nombor bulat. Kalau kamu letak berpuluh-puluh titik perpuluhan pun dia tak akan print. Dia akan tetap print 5 saja. Kenapa? Sebab dia bergantung pada parameter A ni. Tapi kalau kamu buat float atau double, okay, bila kamu run, maka dia akan tunjuk keseluruhan benda. Nampak? Okay. Alright. So dia adalah contoh untuk ni lah. Okay. Alright. So saya harap kita boleh pergi pada next tu. Tapi saya tak bagi rehat. Okay, kita ambil masa 5 minit tu rehat. Sebab okay, kita lagi 11.45 kita sambung semula untuk next chapter. Sebab tadi pun kita ambil masa. Okay. 11.45 kita sambung. So boleh rehat jap. Nanti kita akan sambung dengan chapter seterusnya. Sambil tu kalau ada siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Okay, Azmi dah macam nak run. Okay, okay, ni dev C++ saya. Okay, kamu just run situ. Alamak, saya tak share. Okay, screen. Okay, kejap. Kalau kamu sebagai contoh, okay, kamu dah klik kat soft apps dev C++ tu sebagai contoh. Okay, kamu dah klik dev C++ tadi, ikon tu, ni ikon dia, yang ni. Okay, dia akan keluar yang ni lah. So untuk mulakan tu, kamu kena yang ni lah. Sama ada kamu tekan ikon ni atau kamu boleh file, new. Lepas tu source file. Okay, so kamu tekan tu. So dia akan keluar editor. Ni dia panggil sebagai editor Ni editor. Alright. Dan macam tu katakan kita guna kod yang sama. Kod yang sama. So yang ni. Kita buat kod yang sama yang ni. Oh, saya tertinggal dia punya library include iOS. Okay, alright. Allah Akbar. Okay, dia akan alright. So kalau kamu pasang kat sini okay, ni macam mana contoh kalau dev C++. Okay. So dah saya tunjuk setiap perkataan atau nombor atau apa-apa saja yang selepas daripada backslash ni. Kalau saya tengok contoh ini adalah komen. Okay. Apa yang berlaku benda ni, ini adalah komen ni, masuk perkataan atau apa-apa saja selepas ni. Kalau kamu nak tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, dia tak akan jadi problem, tak akan jadi error. Sebab setiap benda selepas daripada ni kita C++ akan assume sebagai komen. Maksudnya untuk kefahaman kita sahaja, dia tak akan run benda tu. Maksud C++ tak akan run, so dia tak akan jadi error. Sebab contoh kalau ini pun kamu copy, kamu letak sini. So dia tak akan boleh error, so dia boleh run. Maksudnya sebagai contoh, nak run, okay, bila macam ni, sebab sekarang ni dia tak save lagi, dia untitled, dia tak save. So bila kamu tekan run untuk first time, kamu run for first time, iaitu boleh tekan F11 ataupun tekan button ni, 1, 2, 3 yang ketiga ni. So dia akan suruh kita save. Dia akan suruh kita save. Alamak, file assignment. Bagi contoh. Ni contoh. CPP. Bagi contoh Alright. Dia extension dia .cpp. Saya namakan nama sama sebab tu. So dia akan run. Okay, ini adalah contoh macam dah C++ akan run. Dia akan keluar window baru. Okay, apa? Kalau kamu perasan, apa yang saya tulis sini, dia tak akan keluar. Dan dia tak jadi error. Tapi kalau kamu buang benda ni, kamu buang
backslash ni, kalau kamu nampak, katakan saya run. Saya run, maka dia keluar error. Nampak? Dia kata ini was not declared. Dia assume ini tu adalah sebagai satu parameter. Adalah sebagai satu parameter ataupun variable. Dia akan jadi error. Nampak? So sebab tu bila kita letak ni, maka dia tak jadi isu. Ataupun saya letak ni, yang ni saya tak letak. Dia akan repeat lagi benda yang sama. Tengok, error dia pada line 12, kolom 43. So ni line 12, kolom 43. Ni kolom 43. So dia kata, ini sekali lagi, dia kata ini kita tak declare. Sebab dia assume ni sebab kita nak code dia. Tapi kalau kamu letak simbol ni, maka dia tak jadi isu sebab C++ faham, oh ini adalah sebagai commented part. Maksudnya, untuk kefahaman developer ataupun untuk kefahaman orang yang bangunkan program ni. Sebagai macam, macam mana cakap secara mudah, komputer tu tak akan run pun senang cerita. Untuk kita faham sendiri-sendiri je. So, bila kamu run, maka tak ada isu. Okay, nampak? Tak ada problem. Okay, boleh? Sekejap Hai go, comment tag yang ni. Maksudnya, yang ni pun saya tak pasti. Maksudnya komen kat mana tu? Nanti kamu boleh cuba kau. Jadi tak? Nanti kamu try. Kamu nanti ambil kod ni, cuba try. Jadi tak? Alright? Okay, sebab kita dah 11.45. Okay, thank you go. Okay, saya nak sambung untuk chapter 3 Alright? Okay, so untuk chapter 3 ni, okay, kita belum masuk lagi coding. Maksud kita belum belajar lagi exactly macam nak code. Kita lebih kepada macam nak belajar step awal sebelum kita selesaikan masalah. Sebagai contoh, bila masa sekolah dulu, sebagai contoh bila kamu dah buat essay. Okay? So cikgu kata, jangan terus tulis essay tu. Sebab mungkin kamu akan ada isi yang redundant ataupun flow tak cantik dan sebagainya. Apa yang berlaku, mungkin cikgu akan suruh kita buat dulu flowchart ke, ataupun kita boleh buat alamak, saya tengok apa lagi term-term, ataupun boleh buat ringkasan dulu, ataupun dia boleh isi, kita tulis isi dulu. Kita buat draft isi, dan lepas draft isi tu baru kita tulis essay tu. Sebagai contoh. So itu apa yang berlaku. Maksud sebelum kita buat programming, especially kalau macam permasalahan yang sangat besar, yang kompleks, kita kalau boleh jangan terus jump kepada masuk ke IDE, masuk ke editor terus type. So dia akan jadikan kamu pening, kamu akan sangkut, kamu akan ada banyak isu. Siapa yang perlu, kamu kena ada beberapa step lah yang perlu yang boleh kita buat untuk membantu kita memudahkan selesaikan masalah. Okay, so kat sini kita akan tengok 3 step. So ini kamu boleh tengok lah. Ini outline dia. Pertama kita ada untuk dengan sequential solution lah. Daripada sequential solution tu kita akan pergi kepada flowchart dan pseudocode. Exercise ni exercise kamu lah nanti. Okay, alright. So apa maksud sequential solution tu? Okay, maksudnya katakan kamu ada satu permasalahan yang agak kompleks, satu masalah besar. Okay. Dan kalau kamu terus nak solve, nak buat coding, dan lagi kalau dia melibatkan iteration ataupun melibatkan melibatkan data, comparison ataupun melibatkan apa yang kita panggil logic sebagainya. So dia memang agak kompleks. So kamu tak boleh straight away buat. Kalau kamu memang kalau dah expert tu mungkin lain cerita. Tapi normally kita akan try memudahkan dulu. Maksud kita decompose soalan tu atau masalah tu kepada benda lebih kecil supaya kita nampak apa yang kita nak perlu buat. Kita akan tackle dulu benda-benda kecil dan kita akan combine. So untuk sequential solution ni ada 5 step lah yang kita akan tengok iaitu pada slide ni. Iaitu pertama, ni step untuk sequential solution iaitu identify all of the nouns in the sentence. Kita kena identify noun ni semua. Maksud kalau ada soalan tu nanti kita akan tengok macam mana nak buat tu. Kita akan tengok apa nouns yang berkaitan dalam sentence ataupun soalan tersebut. Ataupun apa permasalahan kamu. Lepas tu kita akan eliminate redundant or of irrelevant information. Kalau maklumat tak berkenaan ataupun redundant, kita akan eliminate lah noun tersebut. Lepas tu lepas noun kita akan identify pula verbs dalam tu. Lepas tu kita link input, process dan output dan kita use external knowledge to complete a solution. So kita akan tengok ni Okay, so kita akan pergi katakan kita ada satu permasalahan simple iaitu
kita diberi 3 dimension untuk sebuah kotak, iaitu length, width and height. Maksudnya panjang, tinggi, lebar, lebar bawah, lebar atas dan tinggi. Macam itulah. Dan dia nak kita kira volume kotak tu. So saya harap anda semua ingat macam nak kira volume, iaitu untuk volume sebuah kotak, kita multiply length, width dengan height. Okay, siapa yang tak jelas mungkin boleh tengok apa macam mana cara nak kira volume sebuah kotak. So yang pertama sekali kalau ikut step yang ni, kalau ikut step ni, kita kena identify all of the nouns dekat sentences tu. So kita identify tu lah. So apa nouns tu? Tapi sebab kita identify tu, kita kena pecah kepada 2 kategori. Iaitu apa, satu sebagai input. Maksud apa? Input tu adalah maklumat yang kita akan masukkan ataupun kita akan perlukan untuk kita dapatkan jawapan kita, iaitu output. Output tu jawapan kita atau apa kita nak. So kita akan kategorikan kepada 2, iaitu input dan output, dan lepas tu kita list out semua nouns yang ada dalam perkataan ni. So contoh, nouns tu kalau kamu faham, maksud nouns tu adalah noun tu kata nama. Nama am ke, nama khusus ke, okay, tapi itu nouns. Okay? Dalam kes ni kita nama am lah. So kat sini, okay, dimension, so nouns. Length pun nouns. Width noun, height noun, semua ni adalah noun. Box pun noun. Dam pun nouns. Okay? Ada perkataan dam di sini. Okay, saya pun tak tahu mana datang dam. Okay. Okay, alright. Dan lepas tu kita ada noun untuk output pula. Macam ni kita tahu output sebab apa yang kita nak. Dia suruh kita calculate volume. So of course volume tu adalah noun untuk output. Okay. So ini adalah nouns. Alright. So yang kedua, step dia, kita eliminate redundant or irrelevant information. Kita buang maklumat kita tak nak. Kita nak redundant. Kita buang, kita tak perlukan, kita tengok balik. So rule of thumb untuk yang ni, okay, apa dia kita perlu buat ialah kita kena buang atau kita eliminate the most general item. Perkataan pada general tu kita akan buang. Kita nak go for specific. Okay. Sebagai contoh dalam kes ni, kita dah ada daripada yang sini. Alright, kita di sini. So kita pergi pada tengok mana noun yang irrelevant ataupun redundant. So sebagai contoh dimension. So dimension ni pertama dia general. Dan dimension ni sama juga dengan noun untuk length, width dan height. Kita tahu dimension ni adalah diberi atau adalah menyamai atau menyerupai dengan length, width dan height. So dia macam redundant. Dan dimension ni adalah tak spesifik, terlalu general. Dimension apa? Sebab kalau dimension box lain, kalau dimension contoh triangle lain sebagai contoh. Okay. So that's why bila macam ni kita buang. Sebab dia terlalu general, kita buang, kita eliminate, potong. So kita kekalkan ni sebab ni spesifik. So macam box juga. Box pun general. Box tu panjang dia square ke ataupun box tu bentuk apa nama? Segi empat tepat ke. So pun terlalu general. So kita tak perlu tu sebab kita dah parameter untuk box ni pun kita dah boleh bina daripada 3 input ni. So kita buang dan dam ni pun tak ada apa masuk, kita buang. So sekarang instead of banyak input, noun untuk input, kita tinggal 3 je. Nah boleh ni kamu tak boleh buang lah. Boleh kekal kat situ. Alright, so yang ketiga, kita identify all of the verb. Verb tu maksud kata kerja. Okay, maksud apa yang sekarang ni, apa proses dia. Verb ni lebih melibatkan pada proses. So kita ada input dan kita ada output. Macam mana kita nak linkkan, nak buat daripada input tu kepada output. Apa proses kita kena buat. Dalam kes ni kalau kita tengok kepada soalan ni, disuruh calculate. Maka kita tahu proses dia adalah calculate. So ini adalah verb dia. Okay. Maksudnya benda kita kena lakukan untuk dapatkan output. Okay. Seterusnya untuk step yang keempat, kita kena linkkan input tu, proses dan output. So link tu just kamu tahulah. So daripada input, lagi proses, lagi output. So flow dia mesti daripada input, kita proses, kita get output. So dia akan jadi macam ni lah. Ni just, benda ni just untuk kefahaman kamu macam mana kamu nak kita ajar step macam mana. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, so kamu akan linkkan dia. Alright. Dan seterusnya, use external knowledge to complete your solution. Maksudnya dalam kes ni, dekat sini dia tulis hanya calculate. Tapi calculate tu apa dia? Multiply ataupun subtraction, division ataupun integration ataupun apa lagi? Kamiran, pembahagian atau sebagainya. Okay. So maksud dia terlalu general. Apa dia? So sebab tu pada step yang kelima tu kita guna knowledge, additional knowledge kita untuk complete solution. Maksud so bila kata calculate tu kita kena tahu untuk kira
box, volume of the box tu. Apa cara dia? So kita tahu dia multiply. So kita replace keyword daripada calculate kepada multiply. So kita tahu sekarang, so bila macam ni baru kita tahu, okay, macam ni kita nak kira volume tu. Kita tahu kita pertama kita kena ada input, so lepas tu kita kena multiply, lepas tu kita kena akan dapat, baru dapat volume dia. So kita tahulah proses macam nak buat coding kita step by step. Daripada situ baru kita akan masukkan editor kita. Tapi tu tak habis lagi. So next kita kena pergi, kalau boleh kita kena tahu macam nak nampak flow dia lagi jelas, kita pergi ke flow charting atau flow chart. So ni adalah second step dia dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya flow chart ni kita sediakan carta alih, step daripada mana nak mula, apa nak mula dan macam nak apa macam mana dia akan berakhir. So untuk yang dah pernah buat programming ataupun yang mungkin dah mahir, saya minta maaf dapat projek. Okay, so saya minta maaf ada sikit gangguan. Alright, so untuk yang dah biasa buat apa nama flow charting ni, okay, so dia tahulah setiap kotak tu dia ada maksud tertentu. Dia bukan sama je, okay, bukannya kita main hentam je. Kita guna kotak ni, kotak ada setiap kotak tu mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Sebagai contoh, kalau kotak ni dia nak menunjukkan start, permulaan ataupun pengakhiran sebuah program, start or end of a program. So kalau kotak parallelogram ni ataupun segi empat selari ni, okay, dia nak tunjukkan input ataupun output bagi program tersebut. Dan rectangle tu adalah untuk proses pada apa nama? Pada program tersebut. Okay, alright. So kalau ni ada tambah lagi, okay, ni adalah contoh yang kamu mungkin boleh tengok lah. So ini sama macam tadi. Connector dan terminal ni samalah. Dan ni line tu direction. Okay. Cuma yang ni ada satu yang saya nak beritahu, connector ni connector biasalah. Decision ni maksud kata kalau kamu ada nak buat coding yang melibatkan decision making. Kamu nak buat yes no ataupun perlu buat ke tak perlu buat. So kamu akan gunakan kotak apa nama diamond shape ni. Okay, kamu just ambil tahu dulu. Okay. Nanti kita akan tunjuk dia akan ada beberapa contoh lagi lah. Okay, lepas ni kita akan tengok. Tapi kamu just faham lah ni untuk decision making. Okay. So, ambil tahu dulu ini. Ini adalah contoh simple structure lah untuk flowchart tu. Sebagai contoh, kita nak kira C. Dan apa itu C? C itu adalah A multiply with B. Ataupun C itu adalah A darab dengan B. Okay, so kita nak kira C. So macam mana kamu nak buat structure dia ataupun nak buat flowchart dia, aliran dia. So pertama sekali ni wajib kita mesti mula dengan start dulu. So ni start terminal. So just maksudnya kalau orang tengok flowchart ni dah biasa coding, dia tahu okay. So bila mula start ni, so dia tahu flowchart tu akan mula daripada sini dan ke bawah. Bergantung pada aliran anak panah tersebut. Arrow dia. Dia akan follow arrow tu. And then kita dah tahu yang ni adalah untuk input atau output. Okay, kalau kamu tengok kotak ni atau kotak ni. Alright, so kita buat yang ni. So maksudnya bila input atau output tu, okay. So dan kita dah tahu A itu adalah hasil daripada pendalaman ataupun multiplication of A with B. So maksud of course dia nak value A, dia nak value B. Macam contoh tadi saya tunjuk A itu apa, B itu apa. Kamu kena define benda tu. A itu apa, B itu apa. So kat sini dia akan buat input A
read A ataupun read B. Ataupun saya maksudnya ni dah kita faham lah. Kalau orang bila kamu dah buat ni, orang yang dah pernah buat ni dia akan tahu, oh, okay, so kita tahu C++ ataupun program ni dia perlukan dua input, iaitu A dan B. Okay, so maksudnya ni untuk, dan kamu pun kalau kamu dah mahir, bila kamu tengok flowchart untuk ni, okay, so kita ada dua parameter sebagai contoh. Dan kita tengok ni pula, ini adalah untuk proses. Okay, proses ni macam ni lah yang saya tunjuk ni. Apa yang ni? Okay, ini. Maksud kita tahu, oh okay, ni adalah calculation dia, ataupun inilah yang perlu kita buat untuk dapatkan nilai C, iaitu A multiply with B, ataupun A darab dengan B. Ini proses dia. Dan sebelum kita nak display output tu, nak tunjuk result tu, kita guna kotak yang sama sebab kita tahu ni fungsi untuk input output. So kita guna kotak yang sama, kita display result C. Ataupun kamu boleh kata display C sebagai output, dan kita kena stop. Last sekali mesti stop. Kita mula dengan open, start. Kita mesti mulakan start dan kita akhir dengan stop. Maksud menunjukkan bahawa program kamu tu kalau kamu nak tulis, sampai sini dah siap, dah habis, dah boleh run. Maksudnya dah memenuhi syarat atau memenuhi kehendak soalan, memenuhi keperluan masalah kamu. Macam tu. So ini, so maksud dia antara start hingga stop. Ini adalah yang perlu kamu selesaikan. Okey, ada soalan sampai setakat ni? Saya takut saya cakap kamu tak jelas. So far boleh ke? Alright, sini okey. Alright. So kalau soalan, kalau okey, thank you Jojo. Kalau saya laju sangat, macam minggu lepas saya mungkin laju sangat, tolong ingatkan saya, tolong tegur saya kalau saya laju sangat, kalau tak faham. Okey, alright. Ini contoh kalau simple. Macam saya cakap pula tadi, kalau macam ada contoh, kalau dia ada decision making, ada yes, no, ada optional. So let's say yang ni contoh lagi kompleks sikit lah. Dia bukan kompleks apa sebab dia ada bulk decision making. So kamu macam biasa tadi mula dengan start, so kamu ada input. Sebagai contoh ada input apa, n tu apa dia. Kamu kena define lah. Sebagai contoh n tu integer ke sebagai contoh. M tu mungkin double ataupun float. Ataupun dulu integer pun boleh. Apa-apa combination tu boleh. So bergantung pada kamu. Okay, kalau untuk input ni bergantung pada kamu. Apa yang kamu mengikut kehendak kamu, keperluan kamu. So dia ada proses making. Ni apa-apalah, contoh kamu nak M multiply by N untuk dapat K sebagai contoh. So kamu boleh buat proses kat sini. Dan kat sini mungkin kamu boleh kata kalau M lebih kecil daripada N sebagai contoh. Kira semula M sebagai contoh. Yes atau no. Kalau yes, so dia akan naik atas sebagai contoh. Tapi kalau no, dia terus berhenti, stop. Maksudnya programming kamu atau coding kamu dah siap, dah selesai. Tapi kalau yes, dia akan loop. Dia akan masuk looping. Sampailah dia memenuhi syarat. So untuk decision making ni dia akan ada syarat-syarat dia. So ni kamu kena, kamu akan didedahkanlah masalah makmalkan nanti. Okay? Alright, so ini adalah contoh flowchart bagi contoh satu yang kita dah buat tadi, iaitu yang ni. Okay, yang mudah ni. Mana? Okay, ni. Ini ada soalan dia. Apa contoh flowchart dia? So untuk slide 5 ni, okay, ini adalah contoh flowchart dia adalah pada slide 14. So kita mulakan dengan start. So kita ada user input, ada length, width, height. Okay. Alright, so kat sini. Length, width, height. Lepas tu kita ada multiply length with height. So multiply ni macam tu lah proses dia. Maksudnya proses ni yang kita ambil dari sini lah. Nampak? Multiply ni proses. Multiply apa? Multiply input. Length with height. Okay. So dekat sini. Lepas tu print volume. Maksud apa print volume? Sebab kita nak output ke sini. Volume. So kita akan print volume. So masuk kat sini. Dan end. Setiap yang ada permulaan mesti ada perakhiran dia. Okay. Bila start mesti ada end. Right. So inilah contoh flowchart bagi masalah satu tu. Untuk buat flowchart ni kamu boleh gunalah antara software-software ni. Ataupun kalau tak pun kamu nak simple sekali, kamu guna Word boleh, kamu guna PowerPoint boleh. Tak menjadi isu. Yang penting kamu boleh design flowchart tu, kamu boleh nampak, kamu boleh pecahkan masalah kamu boleh selesaikan masalah kamu. So tak ada isu. Okay. Alright. So lepas flowchart, kita akan pergi pada pseudocode. Okay. Apa maksud pseudocode? Pseudocode tu masuk fake code. Okay. Seperti yang saya tunjuk kamu. Okay, yang ni. Ini adalah kod.
Okay, ni programming code untuk C++ ni lah. Okay, contoh. Tetapi pseudocode ni adalah kod yang apa nama, kod yang fake, yang bukan sebenar. Di mana kalau kamu buat kod tu, kamu tak boleh nak copy and paste ke dalam IDE ni ataupun uh, integrated development environment ni. Kamu tak boleh nak paste dalam ni. Sebabnya dia tak akan faham. Kerana kod pseudocode ni biasanya orang develop tu based on English, structured English yang simple, yang human language boleh faham. Supaya kamu boleh faham. Dan dia tak akan follow real format atau syntax rule. So, kita tengok macam mana masuk dia. Dan untuk pseudocode ni, okay, dia ada beberapa keyword lah yang kamu boleh gunakan untuk direct orang, untuk membuatkan pembaca ataupun orang yang lihat tu, atau kamu sendiri boleh faham. Contoh kalau kamu menggunakan keyword get untuk dapat maklumat daripada user, display untuk tunjukkan maklumat kepada user, compute untuk kiraan. Dan kamu juga boleh guna arithmetic operator, tambah, tolak, bahagi sebagainya lah. Store ni pula untuk simpan maklumat kepada user daripada yang apa nama, yang kita boleh guna. Okay, alright. Okay, so kenapa pseudocode penting? Okay, kenapa pseudocode penting? Pertama, kita nak faham keperluan program tersebut lah. So, bila kamu dah rangka, kamu dah buat macam draft, senang cerita pseudocode, flowchart, semua tu sebagai draft kamu lah sebelum kamu pergi ke actual coding. So, supaya kamu nampak, kamu jelas. Lepas tu, kamu boleh organize idea kamu supaya tak tonggang terbalik. Sebab kalau simple 1-2 ayat memang tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan decision making, melibatkan kod yang panjang, maka kamu betul-betul perlu organize dia. Lepas tu, kalau untuk yang complex pula, contoh ada beberapa decision making. Sebab decision making tu, dia bukan satu je. Dalam coding boleh berpuluh-puluh kalau kamu nak, bergantung pada apa yang kamu nak. Okay. Sebagai contoh, kalau AI tu, maksudnya bila kamu program untuk AI tu, sebenarnya dia ada banyak decision making yang kamu perlu buat supaya dia tahu untuk kalau dia input dia ni ataupun maklumat ni, apa yang dia perlu kena output. So, maksudnya sebenarnya banyak decision making dia. Okay. So, itu sebagai contoh lah. So untuk memudahkan kamu, so kamu kena boleh faham lah bila kamu buat pseudocode semua tu, dia boleh pecahkan pada task-task kecil supaya kamu nampak, supaya bila kamu nak transfer kepada kod tu, kamu nampak lagi jelas lah apa yang kamu kena buat. Okay. Dan last sekali, so dia akan boleh jimatkan masa kamu lah sebab kamu dah nampak jelas. So, bila kamu tulis tu, flow tu cepat, so kamu tak perlu macam bila run, error. Lepas tu baiki, run lagi, error. Ataupun run lagi, tak, dia boleh run tapi tak dapat apa yang kamu nak. Tak jadi dia. Okay, sebab sebenarnya kamu salah structure benda tu. Alright. So untuk slide 19 ni adalah contoh kepada pseudocode lah. Pseudocode untuk soalan satu ni saya tunjuk tu, iaitu kita start ni semua ni. Bukan, salah, silap. Ni flowchart. Okay. Dan ni adalah pseudocode untuk soalan satu tu, iaitu kamu mulakan dengan start. Maksudnya bila kamu macam ni, orang faham lah. Okay, ni start. Lepas tu get. Get tu untuk input. Apa dia? Length, width, height. Lepas tu compute volume. Okay, so kamu tahulah proses dia volume. Dan volume tu macam mana pula? So kamu boleh buat detail. Contoh sini, detail dia kamu kamu tu lah highlight apa dia volume tu, apa parameter dia. Store volume dan volume. Apa nama masuk dalam case ni? Kalau kamu tengok, kalau kamu copy paste ni, sebagai contoh saya tunjuk kata kamu ni. Kenapa kita pakai pseudocode ataupun fake code? Kalau kamu ambil code ni, sebagai contoh, kalau kamu paste kat sini, memang takkan boleh run. Kenapa tak boleh run? Sebab dia tak ikut syntax pun. Dia akan jadi error. Sebab dia takkan boleh run pun. Itu dia masukkan pseudocode, code yang fake. Memang takkan boleh run. Dia tak akan sama dengan tadi. Okay. So, dia tak akan sama dengan yang code asal ni. Alright. Okay, so alright. So itu untuk pseudocode. Okay, so itu masuk pseudocode Okay, so saya harap boleh jelas, faham? Ada tanya soalan?
Okey. Okey semua? Alright, Jojo. Go, okey jelas. Okey, alright. Kalau tak ada soalan, okey apa kata kita buat ambil masa, okey tengok soalan ni. Okey, saya nak kamu cuba buat, let's say saya kata 10 minit. Buat flowchart dengan pseudocode. Boleh? So nanti saya akan pilih secara random untuk kita share kat sini. Mungkin 2-3 orang secara random. Boleh? So saya bagi masa 10 minit atau 10 atau 15 minit. Okay, let's say kita bagi 10 minit dulu. 12.20 kita akan sambung semula masuk kita tu. Tulis kat kertas boleh ataupun kat mana-mana boleh, sebab maksudnya bila kamu nak type terus kat Word boleh. Maksud bila saya katakan kamu terpilih, jadi saya terpilih tu kamu boleh share dengan kita. Kat mana-mana boleh. Kalau kamu tulis kat Word boleh, so kamu boleh just share lah dekat skrin. Okay, so ambil masa 10 minit. Okay, kita akan cuba. Alright. So saya off mic saya dulu. Okay. Dan saya offkan kamera sekejap lah. Alright, so 10 minit Doktor. Doktor. Doktor hilang.
Aziz, apa dia? Hello? Doktor, Ah, saya blur tak tahu nak buat macam mana. boleh tak macam mana? Boleh boleh doktor tunjuk contoh tu tak untuk yang ni. Lepas tu yang kedua tu boleh buat. Kita tak boleh kejap lagi tu contoh. Kejap Okay. Thank you. Okey. Okay. Okey.
Okay, alright. So, macam mana? Ada yang dah boleh buat? Nak berkongsi? Jangan risau kalau siapa yang tak boleh. Tapi siapa yang dah boleh, ada yang nak mencuba, nak tunjuk, nak share? Okay, ada siapa-siapa nak mencuba? Ke nak saya petik nama? Oh, senyap tu lah. Ke nak masa lagi 5 minit? Ke mic saya tak berfungsi. Tak ada suara pun. Tak dapat nak buat apa-apa. Okay, masih mau cuba. Alright. Kita ambil masa lagi. Okay, apa yang jam ni? Okay, okay, go belum siap. Okay, tak apa, kita tunggu 5 minit. Tapi apa kat sini yang kalau kamu rujuk balik slide. Kamu dah ada slide tu kan, ada dalam e-learn, kamu boleh download. Kamu rujuk balik apa step-step dia yang saya ajar tadi. Mula-mula kalau kamu nak tengok ni, tengok apa dia input, apa output. Okay, apa dia punya nouns dia. Cuba rujuk balik di situ. Lepas tu flowchart. Macam mana bentuk flowchart tu? Tengok contoh ni ada contoh dia. Apa contoh dia sebagai contoh? Ha. Okey, tak apa, kita cuba lagi tunggu lagi 5 minit, lepas tu kita tengok macam mana. So dekat sini soalan dia, Nancy has a store that sells apples and oranges. The apples are 99 cent each and oranges are 80 cent each. So, okay. So kat sini kamu dah ada berapa nouns? Cuba tengok. Pertama dia ada nouns apple. Dia ada nouns oranges juga. Apa lagi? Tentu nouns Okay, alright. So, lepas tu dia kata, your program should get from the user the numbers of apples and oranges. She wants and outputs. Okay, masuk kat sini apa lagi? Kata nouns dia ada lagi user. Lepas tu number of apple, ada number of oranges. Lepas tu he wants tu, kamu boleh taruh juga walaupun tu general, just kita nak ambil idea. Lepas tu itu input. Dan dia, untuk output senang, dia dah straightforward cakap. Output the total amount of money. Apa output dia? Dia nak total amount of money they have to pay. Maksudnya output dia. Dia nak jumlah duit untuk mereka kira. Alright. Okay, Kang dah hantar. Kamu hantar kat mana, Kang? WhatsApp sorry, bukan Kang. Jojo. Jojo kan? Okay, boleh share screen. Jojo, share screen. Kita tengok. So, red light, green light. Okay, so Jojo dah share. Jom kita sama-sama tengok Jojo share screen. Okay, so Jojo start dengan start. Okay, betul. Alright. And then lepas tu, okay. Apa lagi? Number of apple. Okay, lepas tu apa nama? Harga. Okay. Alright. Lepas tu X kali Y sama dengan Z. So total of money Z. Alright. So normally kalau dalam C++ Jojo, Z itu kena letak depan. Z is equal to X tambah Y. Ataupun maksud kita kena letak variable dekat depan. So baru kita namakan tu. Itu cara dia. Maksud jangan X kali Y sama dengan Z. Tak, kamu kena buat Z sama dengan X tambah multiply by Y. So variable yang kamu nak tu kena di depan sekali. Kamu nak namekan dia. Okay. Alright. So next apa dia punya pseudocode? Tengok. Naikkan atas sikit. Jojo.
Okay, so start input apa ni saya nampak number of apple kali 90 sen x. Okay, proses x kali y. Okay, proses kamu boleh buat z sama x kali y, output y and okay. Alright, so basically apa yang Jojo buat ni betul lah, tak ada masalah. So kamu nampak tak sebenarnya untuk flowchart, untuk ni dia tak ada template yang spesifik. Dia open. Okay. So dia open maksudnya dia open dan maksudnya apa nama dia kamu boleh buat macam-macam bentuk. Oh, tapi Jojo boleh share semula lagi tak awak punya slide? Awak punya jawapan tadi? Okay, so cuba kalau kita slide ni, saya baru perasan ada silap sikit. So dalam case ni, kalau kamu baca slide tu, dia katakan, kalau kamu baca exercise soalan tu, your program should get from the user the number of apple and oranges. Maksudnya input kamu mesti number of apple and oranges. Okay. Maksudnya apa Jojo? Sebab tu kita kena pecahkan keyword tu. Maksudnya dalam kes ni, value 99 ni dengan value 80% kamu tak boleh letak dekat input. Sebab dia nak input kamu number of apple, number of orange je. Dan value harga apple, harga oranges tu kita assume sebagai fixed value. Iaitu bukan input daripada user, tapi itu yang kamu dah setkan dalam program tu. Okay, so saya tunjuk contoh saya. Ini antara contoh. Tapi so far, jujurnya dah hampir betul. Cuma kalau kita rujuk untuk soalan tu, dia kurang tepat sikit. Kenapa? Kalau kita tengok, sekali lagi, kat sini keyword dia. Alright. So, apa keyword dia lah? Program ni keyword dia. Should get from user number of apple and number of oranges. Maksud input dia, number of apple dan bukan price. So, apa yang berlaku? So, ini antara contoh lain. Kamu boleh macam lain. So, kita nak user input tu, apa dia? Number of apple, number of oranges. Dan untuk price 99 ni, dia dah fix. Maksud sebab dalam ni dia tak kata ni sebagai input. Dia tak cakap pun. Dia cuma explain harga. So apa berlaku bila kata explain tu bukan sebagai input. Tu sebagai dalam ni. So apa berlaku, kamu kena buat total price apple sama dengan apple. Apple ni maksud number of apple lah. Kali 99 sen. So ini adalah fixed value. So dalam proses tu kita boleh letak fixed value. Tapi bukan sebagai input value. Input tu maksud apa yang kita nak user masukkan. Okay. Sebab dalam soalan tu dia tak minta user masukkan harga apple. Tetapi hanya bilangan apple. So that's why kamu tak boleh letak ni di dalam kat sini. Sebab kita nak number of apple. Begitu juga number of orange macam tu juga. So kita nak number of orange. Tapi kita jangan letak 80 sen ke atas ni. Sebab dia apa yang berlaku dalam kalau merujuk pada soalan ni dia nak number of oranges je. Dia tak nak minta apa harga orange berapa. So maksudnya kita tahu maklumat yang kita ada. Tapi itu bukan sebagai dalam input. Tapi sebagai dalam proses pengiraan. Iaitu kita letak macam ni. So ni sum price, total price campur ni. Okay, print sum price. So yang ni kamu boleh apa-apa lah. Ni contoh saya buat sum price. Kamu boleh buat total price. Kamu boleh buat Z macam apa? Macam Jojo buat. Tapi kamu cuma define lah Z tu apa. So, tak masalah. Okay, so okay, kat sini saya ada ni je flowchart yang sudut kod tu samalah macam Jojo buat. Just translate. Start, get, number of apple, number of oranges. Lepas tu total price ataupun dia punya proses apa dia punya calculation atau perkiraan tu proses tu apple sama dengan number of apple kali 99. Lepas tu orange sama dengan number of orange kali 80 sen. Lepas tu sum price price orange plus price apple. Lepas tu print sum price and tu contoh kalau nak buat dia punya pseudocode. Okay. Alright, so jelas tak ni? Ada apa-apa soalan? Bagi siapa yang tak jelas tu boleh tanya. Okay, welcome Jojo. Thank you Jojo sebab sudi share. Actually kamunya hampir tepat. Cuma just kalau kamu kena fokus kepada kehendak soalan ni lah maksudnya macam tu. Tapi so far bagus, jawapan yang bagus. Okay, ada siapa-siapa lagi yang nak bertanya? Yang rasa tak confident, ada soalan ke? Boleh tanya?
Okey tak? Siapa yang call, siapa yang tadi yang kata saya nak minta tunjuk contoh tu? Sorry, saya tak perasan nama tadi. Macam mana, boleh nampak tak? Jelas tak? Dah jelas. Thank you, Jelas doktor. Welcome. So, secara umumnya, template bentuk tak kisah. Yang penting kotak tu kena betul lah. Keyword tu, get tu semua betul lah. Tapi kamu nak susun macam mana pun, tak kisah kamu. Yang penting kalau input tu kotak macam mana, proses tu kotak macam mana, output input tu kotak macam mana. Tapi dalam tu kamu tulis macam mana pun, tak kisah. Janji dia memenuhi atau tepat dengan kehendak soalan tu. Nak input apa, nak proses dia proses apa macam tu. Itu juga macam pseudocode. So maksud basically sebab benda ni adalah code pseudocode tu kan kita code fake. Yang penting kamu dapat faham macam mana kamu nak menjalankan satu proses atau nak buat satu apa nama tugasan tu. Okay, alright. Harus masa saya buat X kali Y salah teruk. Okay, tak apa. Okay, cuba try lagi satu soalan. Okay, so siapa nak try soalan 2? Okay. Alright, so saya bagi masa lagi 10 minit untuk buat exercise 2 dengan exercise 3. Boleh? So kita minta share. Ataupun kita ambil lah satu exercise 2, 10 minit. Cuba buat. Nanti kita seorang-seorang share lagi. Okay, so saya bagi 10 minit, cuba exercise 2. Kalau sempat, buat exercise 3. Kalau tak sempat, exercise 3 tu buat dekat rumah nanti. Bukan memang dekat rumah, maksud buat sendiri nanti. Saya silap. Okay, alright. Ambil masa 10 minit, try. So nanti kita boleh discuss. So saya boleh tunjuk kalau ada kesalahan apa salah dia. Kalau betul baguslah. Bukan kita menunjukkan kesalahan tak. Kadang-kadang kita tak jelas. So dengan kalau ada kesalahan tu baru kita dapat baiki. So kita lagi jelas. Sebab tu tadi macam baiki tanya contoh-contoh kesalahan. Susah nak tunjuk contoh-contoh kesalahan sebab setiap orang kadang-kadang dia buat kesalahan yang berbeza. So dari sini kita dapat tahu apa contoh yang kesalahan buat yang kita boleh baiki dan supaya online tak buat. Macam tu. Tapi jangan risau, jangan malu. Ini sebagai proses pembelajaran kita. Bukan maksud bila kita buat salah tu kita tak pandai, tak. Tapi buat salah sebab kita memang tak tahu. Dan sebab tu kita belajar untuk kita tahu. Okay, alright. So 12.40 nanti kita boleh share lagi satu
Sorry. Saya tak perasan kamu minta tunjuk soalan ni. So, soalan ni ada dalam dah e-learning Alright, so untuk soalan 3 ni Jojo dengan siapa nama seorang ni sebelum Jojo hantar ni? Saya tak boleh maklum saya siapa yang hantar sebelum Jojo ni? Saya tak boleh nak baca. Azimi, Doktor. Oh, Azimi. Okay. Sorry Azimi. Azimi dah buat. Alright, thank you. So Syafiq Irfan ni nombor 3, nombor 2. Okay, alright. Okay, so nanti saya akan komen lah dekat beberapa yang ni. Okay. Apa lagi nak share? Boleh share? Kita tengok. Start 2, 3, 4, average 2, 3, 4. Okay, alright. Okay, thank you. Kalau boleh siap, kalau boleh pseudo code sekali. Kalau tak sempat tak apa. Okay, alright. Apa ni 12.40. Okay, so kita tengok So, thank you sebab siapa yang share ni. Okay, alright. Ainul. Okay, daripada yang saya share ni saya tengoklah. So far hampir semua betul. Mungkin ada beberapa yang saya boleh komen lah. So sebagai contoh lah. Okay, kita tengok given 3 numbers, calculate the average of the numbers. So dekat sini kita kata given 3 numbers je. Tapi kita tak okay. Kita tak apa nama, kita tak spesifik nombor apa tu. Kebanyakan kat sini dia dah tulis 7, 8, 9 sebagai contoh. 2, 3, 4. Sepatutnya dalam kes ni kita tak perlu pun letak tu. Sebab soalan dia tak spesifik nombor. So dia kata just 3 numbers. So kita just letak number 1, number 2, number 3. Okay, sebab kita tak spesifik nombor. Contoh macam yang Goh ini tu hantar input XYZ. Okay, yang ni hampir betul, cuma Goh kamu tersalah kotak. Sebab kotak untuk input is parallelogram. Kamu terbalik kotak. Maksudnya kamu tertukar kotak. Okay, box kamu tu silap. Alright Goh. Maksudnya kamu punya cara tu hampir betul, cuma kamu tersilap kotak je. So maksudnya input XYZ tu adalah kotak yang calculation kamu tu. Dan output kamu tu pun adalah untuk kotak yang guna calculation. Tetapi proses kamu tu adalah proses square. Alright? Okay, Goh. Okay, so untuk untuk Azimi. Okay, Azimi. Of course, you have my full attention. Tiba-tiba Google ni hidup pula. Okay, kenapa kamu padam Azimi? Patut saya tak jumpa. Okay, Jojo. Saya ada submit yang baru, Doktor. Tadi ada salah tulis. Okay. Saya yang Okay. So, thank you. So, tadi Azimi, maksudnya kamu kalau jangan specify 7, 8, 9 tu. Buat macam Goh tu, cara dia. Dia X, Y, Z. Ataupun number 1. Sebab kita tak spesifik nombor tu. Itu cara lagi betul lah. Yang lain kalau macam Jojo buat input number X, Y, Z. Okay, tu betul. Cuma kalau boleh Jojo, kamu combinekan box tu. Input tu satu kotak je. Kamu boleh buat satu box tu. Input number X, input number Y, input number Z. So, kamu tak perlu banyak kotak. Lepas tu, average buat macam tu. Okay, output average. Okay, Jojo betul. Okay, cuma kalau boleh combine je box tu. Buat satu je. So, tak perlu 3 input. Maksud kita kalau kita tu, kita tahu. Dalam satu box input tu, kamu tulis X, Y, Z. Atau input X, Y, Z. So, kita nak 3 input tu. Okay. Alright, so. Alright. Okay, proses, output. Okay, Jojo. Lepas tu, Syafiq Irfan. Okay, Syafiq Irfan. Kat sini, kamu given the number tu, okay. Kamu cuba average. Bagus. Cuma, bila kamu buat,
untuk Syafiq Irfan, saya kamu dapat ni dengar. Maksudnya proses kamu tak ada. Kamu tak ada calculation. Apa nak kira average tu? Kamu aja buat number 1, number 2, number 3. Tapi kita tahu kalau kita tengok ni proses kita adalah kita nak calculate. Calculate apa? Calculate average. So macam mana equation untuk buat calculate average? Itu untuk proses. Dan output dia adalah output average lah. Tapi proses dia adalah calculate average. So kalau untuk Syafiq Irfan, tapi usaha yang bagus, kamu boleh rujuk contoh macam Jojo buat untuk proses untuk average, ataupun siapa lagi yang buat tu HNNH atau apa tu sama siapa lah? HNNHKMRDN. Kamarudin Hannah Kamarudin ke? So, okay, average macam tu. Okay, tapi betternya sebenarnya kalau nak buat average tu adalah seperti yang Ainul buat ataupun okay, Jojo tersilap lagi. Ataupun Goh buat. Cuma Goh tersilap kotak. Alright. Okay, so saya tunjuk Saya tunjuk contoh. Okay, ini contoh yang saya buat lah. Ini gambar macam-macam. Okay, untuk kedua-dua ni. So, kalau kamu tengok, kita mula dengan start. Okay. So, okay, kita tengok soalan ni. Dia just given the numbers, dia nak minta calculate average of the numbers. Tu je maksudnya. Dan of course maksud dia kena print out lah. Okay, tak perlu tulis. Okay. Maksudnya input dia number 1, number 2, number 3 atau X, Y, Z. Dia tak perlu specify 789 sebab dia tak bagi nombor apa pun. Lepas tu, yang kedua adalah dia nak proses dia apa? Calculate average. Macam mana calculate average? Maksudnya kita tambah ketiga-tiga nombor. Sebagai contoh nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita tambah, kita bagi 3. Atau kamu boleh kata average sama X plus Y plus Z divided by 3. So kamu letak ni proses ni. Dan kisah saya buat keyword average je. Tapi ni proses dia. Maksudnya tambah semua divided by 3. Lepas tu kita print average N. So kalau kita tengok tadi yang apa nama. Sekejap Stop, saya buka WhatsApp dia. Terima kasih kepada semua yang mencuba. Okey, bagus. Good. Wah, WhatsApp saya tak hidup lah. Tak boleh open. Apalah. Alright, saya tak tahu kenapa WhatsApp saya tak boleh buka. Okey. Alright, so kalau kita rujuk pada yang Goh buat tadi. Okey. Goh, kamu tersilap kotak Goh. So kat sini tadi kamu buat input kamu square ataupun rectangular. Silap. Untuk input Goh, kamu kena buat bentuk parallelogram box ni. So box ni untuk input and output. Okay Goh? So ni untuk input and output. Alright. Okay, so and then so far basically Goh punya isi betul, box dia salah. Okay? And then lepas Goh lagi siapa buat lagi? Ainul. Okay, Ainul punya okay, average 3 numbers, maksud numbers bagi 3. Cuma input numbers tu okay, betul lah, cuma kalau boleh mungkin specify sikit lah. Okay, alright. And then macam Azimi tadi, kamu dah letak terus 789. So dalam soalan tak ada pun 789. Kita hanya kata 3 numbers. Maksudnya kamu tak perlu specify lah. Just representing 3 numbers gitulah. Dan Hannah Kamarudin pun sama, dia terus spesifik. Input 2, 3, 4. So jangan spesifik number. Okay, so yang lain tu betul lah maksudnya. Just macam ni, yang ni. Okay, Syafiq Irfan tu, Syafiq Irfan, jadi kamu nampak tak? Kamu tak ada proses ni. Kamu missing proses ni. Maksudnya kamu hanya buat number 1, number 2, number 3. Tak, kamu kena letak proses macam mana nak kira average. Okay, so rujuk balik macam mana kaedah nak kira average. Macam average maksud kita tambah bilangan nombor. Contoh kita ada 3 nombor, kita tambah 3 nombor dan kita bagi balik dengan bilangan nombor tersebut, iaitu 3. Okay. Alright, so itu untuk average. Dan yang soalan yang ketiga ni, alright, kita nak minta tukar convert length of 2 feet to centimeter. Maksudnya nak tukar
2 feet ataupun 2 kaki kepada sentimeter. Dan dia dah bagi parameter conversion tu. 1 feet, 1 kaki sama dengan 30.48 cm sebagai contoh. So apa yang berlaku sini? Okay, kita mula dengan start. Okay, dalam kes ni, kalau kamu tengok apa input dia. Sebab dia tak dia tak specify feet lah. Tapi maksudnya basically apa yang berlaku ialah feet tu, bilangan feet tu adalah dia punya parameter input dia. So input feet. Contoh ke sini kita akan minta user tekan 2. So dia akan jadi 2 feet. Okay. And then conversion tu bukanlah input. Dia adalah fixed value. Sebab kita bagi kat sini sama juga macam yang sebelum ni. 99 dengan 80%. So dia bukan input value. Tapi basically adalah lebih kepada dalam proses ni. So kat sini sebab tu kita kira conversion ada panjang daripada feet kepada sentimeter adalah begini. So kita input feet seperti contoh 2. Lepas tu berapa bilangan feet kita masuk? Kalau 2 lah. Dan apa conversion value iaitu 30.48. Maksud satu kaki kepada siam sama dengan ni. Dan output dia print length. So print length cm. Kamu kena specify cm. Kenapa? Kalau kamu just print length sebagai contoh, sebab 2 feet tu memang pun dah length juga, tapi dalam 2 feet. So kita nak 2 feet dalam cm. Okay, alright, itu ni contoh untuk soalan nombor 3. Alright, so saya rasa tu je. Okay, saya buka 1-2 minit lagi untuk siapa yang tak jelas, boleh bertanya. Ada soalan? So ini contoh C++ code yang agak panjang. So, ni just contoh lah. Okay, so ini integer number 1 apa semua. Integer number 2. Ini adalah contoh kalau dia ada decision making ataupun ada yang kata apa, looping, the loop. Okay, selagi while selagi nombor ni tu dia kena macam mana. Okay, ni just nak tunjuk lah. Okay, so ni kalau kamu akan advance lagi sikit dalam masa akan datang. Okay, alright. So okay, ada soalan tak? Yang lain-lain yang mungkin tak sempat ke? Okay, jelas tak? Saya ucapkan terima kasih pada beberapa pelajar yang cuba ni. Terima kasih banyak. Okay. So bagi yang kalau yang kurang tepat jangan risau. Sebab itu tujuan kita belajar. Okay. So better kita bertanya sekarang. Berbanding kalau macam bila kita masuk quiz ke ataupun bila saya bagi test ke kamu tak dapat jawab, maka itu lagi itulah sebab akan mengganggu kamu lah. Okay. So far okay semua? Okay, kalau okay, kita stop dulu pada waktu ni. Input tu wajib tulis ke? Masuk kat sini. Tak wajib lah sebab box ni pun dah representing input. Tapi tulis boleh tak tulis boleh. Dia sunat muakkad je. Wah. Contoh yang quiz nanti. Yang tu Hana saya pun tak tahu lagi. Saya tak fikir soalan lagi macam mana. So Diana. Sebab saya akan cuba buat soalan ikut kefahaman kumpulan kita lah. Lagipun sebab saya tak boleh nak rancang soalan quiz sebab kita masih ada ramai. Lebih daripada batch kamu yang sekarang akan masuk. So saya kena tengok macam mana keadaan kamu sebelum saya boleh design soalan quiz. Okay. Ada soalan lain lagi? Okay, Zimi okay. Tak masalah. Alright, so okay, Jojo, okay, thank you Jojo, Zimi, Hana, siapa lagi yang tadi? Go, Ainul, so kalau saya tak ingat tak dapat sebut nama, okay, terima kasih hantar. Alright, so kalau gitu kita akhir kelas kita pada hari ini, okay. So terima kasih banyak, okay. So kalau ada apa yang kurang apa semua saya minta maaf, so boleh tanya saya lah, okay. Saya akan share kita punya lecture ni kejap lagi. Okay, terima kasih semua. Okay,
saya akhiri kita punya kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan surah Al-As. Okey.